Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nurqarata Ani binti Baharudin, nombor matriks 076814, mewakili kumpulan 6, akan memberikan sedikit pengenalan mengenai tajuk yang akan kami bentangkan mengenai rahsia pemakanan halal haram berdasarkan Al-Quran dan sains. Definisi bagi makanan halal adalah makanan yang boleh dimakan oleh manusia serta dibenarkan dalam syariat Islam. Dan makanan tersebut tidaklah tergolong dalam makanan haram yang disebut oleh Allah di dalam Al-Quran. Beberapa petunjuk jelas serta syarat untuk menentukan serta halal sesuatu makanan telah termaktub jelas di dalam Al-Quran, yang mana perkataan halal telah disebut sebanyak 109 kali. Manakala definisi makanan haram adalah makanan yang dilarang untuk dimakan oleh Allah dan Rasulnya. Memakannya akan menambahkan dosa, manakala meninggalkannya akan mendapatkan pahala. Beberapa objektif dapat kami perolehi berdasarkan kajian yang telah kami lakukan berdasarkan topik ini. Antaranya, kami dapat mengetahui beberapa faktor yang menyebabkan sesuatu makanan itu haram. Selain itu, kami dapat menilai pandangan masyarakat terhadap kehalalan sesuatu makanan di samping menilai kesan daripada pengambilan makanan halal dan tidak halal. Langkah-langkah yang perlu dilakukan untuk mengekalkan status halal sesuatu makanan juga dapat kami ketahui melalui kajian yang kami lakukan ini. Terdapat beberapa persoalan yang dapat kami kemukakan berdasarkan tajuk rahsia pemakanan halal dan haram menurut Al-Quran dan sains. Persoalan pertama yang boleh dikemukakan adalah apakah peranan makanan halal dalam hidup Muslim. Hal ini kerana kewujudan makanan yang halal itu membawa impak yang penting kepada masyarakat Muslim dalam kehidupan seharian mereka. Persoalan seterusnya adalah adakah makanan halal penting untuk diutamakan dalam kehidupan seharian. Hal ini disebabkan ramai dari kalangan Muslim kini yang dilihat semakin ambil mudah mengenai isu status halal sesuatu makanan ini dengan menganggap kewujudannya adalah sekadar kebiasaan yang dilihat dan diperoleh dari hari ke hari. Persoalan terakhir yang dapat dikemukakan berdasarkan topik ini adalah apakah kesan daripada pengambilan makanan tidak halal. Maka, huraian yang lebih lanjut terhadap isu ini akan kami teruskan di pembentangan yang seterusnya. Kaedah yang kedua adalah fakta sains moden. Kaedah penyembelihan lembu cara barat dan cara Islam. Kajian William Sulzi Hazim telah membuat satu eksperimen pada otak dan jantung lembu. Kajian ini merekodkan penyembelihan lembu dengan kaedah Islam dan barat yang direkodkan menggunakan elektrokardium ECG dan EEG. Kaedah pertama adalah kaedah tembakan CBP barat. Haiwan sebelum dibunuh menggunakan pistol ketutan. Yang pertama, ia akan mendatangkan kesakitan yang amat sangat. Yang kedua, jantung haiwan itu berhenti berdenyut lebih awal selepas terkena kejutan, menyebabkan banyak darah terkumpul dan daging tersebut tidak lagi selamat untuk dimakan. Yang kedua adalah kaedah penyembelihan Islam. Haiwan disembelih menggunakan tindakan pantah memotong urat leher dengan pisau yang tajam. Pada 3 saat yang pertama, tiada perubahan direkodkan. 3 saat yang kedua, haiwan tidur lena dan selepas 6 saat, ia tidak merasa sebarang kesakitan. Ketika mesej otak EEG jatuh ke parasimpah, jantung akan mengepam darah dan darah akan keluar menyebabkan daging selamat untuk dimakan. Virus daging khinzir. Kajian mendapati memakan daging khinzir boleh mendatangkan 70 jenis penyakit kerana adanya virus-virus yang menyebabkan penyakit sesama babi dan virus Nipah. Kajian sains juga menjelaskan wujudnya cacing secara genetik dalam darah daging khinzir yang membiak membentuk larva dalam badan manusia. Etanol dalam arak. Minuman beralkohol mengandungi etanol iaitu sebatian yang tergolong dalam kumpulan dadah melambatkan tindak balas fizikal dan mental peminumnya. Apabila mabuk, mereka boleh terjatuh, mengalami kemalangan, bergaduh, tercedera dan memori blackout. Seterusnya ialah arak atau alkohol merupakan di antara bahan yang diharamkan dalam Islam. Semua jenis minuman yang memabukkan yang dihasilkan daripada apa juga bahan maupun bahan anggur, barley, beras, nira, ini semua berkaitan dan dikategorikan sebagai arak. Bahan-bahan ini akan menyebabkan hilang kewarasan akal. Dalam Al-Quran juga pernah menjelaskan pengharaman sesuatu yang memabukkan dengan firman Allah,
yang membawa erti, wahai orang-orang yang beriman, sesungguhnya minum arak, berjudi, berhala, bertenung nasib, panah adalah termasuk dalam perbuatan syaitan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu mendapat keuntungan. Sesungguhnya syaitan itu bermaksud hendak menimbulkan permusuhan dan kebencian di antara kamu lantaran minum arak dan berjudi itu, dan menghalangi kamu daripada mengingati Allah dan sembahyang. Maka berhentilah dari mengerjakan perbuatan itu. Seterusnya, darah merupakan cecair merah yang mengalir dalam urat darah. Ia dikategorikan sebagai najis dan mendatangkan kemudaratan. Kerana ini telah jelas dalam ayat Al-Quran dan As-Sunnah. Allah berfirman dalam surah Al-Am ayat 145. Artinya, tiada aku peroleh dalam wahyu yang diwahyukan kepadaku sesuatu yang diharamkan bagi seorang yang hendak memakannya kecuali kalau makanan itu bangkai atau darah yang mengalir atau daging babi. Ini kerana sesungguhnya semua itu kotor atau binatang yang disembelih atas nama selain Allah. Assalamualaikum, saya Ismahani. Saya akan menjelaskan tentang ayat Quran yang seterusnya. Makanan halal tidak mengandungi daging khinzir dan derivatifnya, disebut dalam surah Al-Baqarah ayat 173. Artinya, sesungguhnya Allah hanya mengharamkan bagimu bangkai, darah, daging babi dan binatang yang ketika disembelih disebut nama selain Allah. Tetapi, barang siapa dalam keadaan terpaksa memakannya, sedang dia tidak menginginkannya dan tidak pula melampaui batas, maka tidak ada dosa baginya. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Dan ayat Quran yang terakhir menyatakan bahawa makanan halal tidak bersumberkan bangkai atau tidak disembelih, disebut dalam surah Al-Ma'idah ayat ketiga, yang artinya diharamkan bagimu memakan bangkai, darah, daging babi, daging haiwan yang disembelih atas nama selain Allah, yang tercekik, yang terpukul, yang jatuh, yang ditanduk dan diterkam binatang buas, kecuali yang sempat kamu menyembelihnya. Dan diharamkan bagimu yang disembelih untuk berhala. Dan diharamkan juga mengundi nasib dengan anak panah. Mengundi nasib dengan anak panah itu adalah kefasikan. Berdasarkan hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allah itu baik dan ia hanya menerima yang baik, dan Allah memerintahkan orang-orang yang beriman seperti apa yang telah diperintahkannya kepada para rasul. Allah berfirman, hai rasul-rasul, makanlah makanan yang baik dan kerjakanlah amal yang soleh. Sesungguhnya aku Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, setiap tubuh itu dibentuk dari makanan yang halal, dan sesungguhnya Allah tidak akan menerima amalan daripada seseorang yang makanannya haram. Di seterusnya, Rasulullah SAW bersabda, sungguh perkara yang halal itu jelas dan perkara yang haram itu juga jelas. Antara keduanya ada perkara syubhat yang tidak diketahui oleh banyak orang. Siapa yang menjauh darinya, dari perkara syubhat, maka telah menyelamatkan agama dan kehormatannya. Siapa yang terjerumus dalam perkara syubhat, maka ia terjerumus dalam perkara haram. Seterusnya, Rasulullah SAW bersabda, setiap daging yang tumbuh dari sesuatu yang haram, maka api neraka untuknya. Saya akan mengakhiri topik ini dengan membuat satu rumusan di mana secara ringkasnya makanan merupakan satu keperluan asas manusia. Dalam Islam mempunyai satu garis panduan tentang pemakanan halal dan haram yang dijelaskan dalam Al-Quran dan As-Sunnah. Namun, kepesatan teknologi membuatkan masyarakat Islam mengambil mudah tentang pemakanan halal dan haram dari segi bahan makanan dan cara penyembelihan. Oleh itu, masyarakat Islam perlulah mengambil makanan yang halal untuk mempunyai kesihatan mental dan fizikal yang sihat.